sihat hari ni, tak tidur petang, tak tidur hari ni. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Foto screen dan share. Abah kau dah masuk ceramah dekat Johor dah. Thank you penyokong Tegar. Okay, kita kena patriotik sikit dekat-dekat nak Bulan Merdeka ni kan. Bukan apa yang saya nak sampaikan. Kadang-kadang orang ni lupa. Padahal kita ni kesetiaan kepada raja dan negara. Dan lately saya sedih tengok ramai yang tak tahu berkenaan dengan dengan rukun negara. Ada perkataan liberal di atas tu, lepas tu mereka tomahkan macam-macam. Oh, tengok tu mereka dah ubah rukun negara dan sebagainya, bla 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 kan. Sampaikan ada yang berpendidikan tinggi pun tak tahu rukun negara itu bagaimana. Sampai tahap orang berpendidikan MBA, sampai tahap orang yang berpendidikan pensyarah tak faham maksud liberal. Jadi ini adalah sesuatu yang parah lah saya rasa. Sampai liberal pun dia tak tahu. Ada pendidikan tinggi pun dia tak tahu apa itu liberal. Jadi saya rasa pelik tapi benar lah kan orang yang macam ini. Dan 2 hari lepas viral status seorang pengguna media sosial bernama SK Ida MN. Akak ni. Dia kata PMX telah ubah rukun negara dan masukkan perkataan liberal. Sampai sekarang status tu masih ada walaupun dia dah minta maaf. Dan kemudian yang bestnya ada pula seorang pensyarah UUM bernama Norazlina pun join sekali. Nasib baik bukan pensyarah UiTM nama Norazlina. Itu kawan aku kan. Jadi sebagai salah seorang pengasas dan dia adalah salah seorang pengasas anak salah seorang salah seorang pengasas UUM. Ya Allah, tak jumpa ayat tu. Sebagai anak salah seorang pengasas UUM, saya tengok Najib Bakar rasanya pun ada mengeluarkan kenyataan dekat Facebook dia berkenaan dengan orang itu. Dan mungkinlah kita bersangka baik, tabayun kata orang, yang tabayun yang berkenaan dengan mereka ini tak pernah tengok buku sekolah anak. Padahal sejak 1970 lagi perkataan tu ada dalam rukun negara, bukan masa PMX sahaja. Thank you Syam. So ramai yang kecam, beberapa orang yang tak faham berkenaan dengan maksud liberal dan juga tak pernah tengok buku sekolah anak dia berkenaan dengan maksud liberal itu sendiri. Apa benda tu? Ada barang sampai? Tu barang dah sampai. Ambil duit lah, ambil duit. Bawa pergi depan tu. Ambil tu dulu. Tak kira siapa punya pun. Okay, so pergi main jauh-jauh. Okay, jadi kalau korang ada anak, mungkin boleh tengok anak punya buku sekolah, buku latihan. Dekat belakang tu ada rukun negara, dan rukun negara tu apa sebenarnya mungkin boleh baca lah dekat situ secara lanjut lagi. Mungkin boleh buka Dewan Bahasa, Kamus Dewan Bahasa pun. Dan apa dia condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik, bersifat atau berpandangan bebas ataupun berpandangan terbuka. Maksud liberalism. Liberalism, fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dari segi ekonomi dan juga kebebasan dalam menentukan cara hidup dan kita supaya kita ni boleh cari makan dan sebagainya kan. Tidak dijajah, bebas daripada penjajahan. Kadang-kadang orang ni tak tahu. Dia maksud liberal, dia ingat lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Kebebasan
beragama. Tidak. Negara kita tidak sekali-sekali akan membenarkan kebebasan untuk beragama itu. Jangan risau. Liberal bebas. Ya, bebas daripada penjajah. Bebas daripada dijajah. Bebas daripada perhambaan itu sendiri. Jadi itu yang saya katakan. Kan, kalau tak tahu, cari maknanya. Boleh pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sendiri, pergi cari apa itu prinsip rukun negara. Dan maksud liberal tu apa, sekular tu apa. Dan pertama sekali, kita tahu rukun negara kita kepercayaan kepada Tuhan. Iaitu apa? Prinsip kepercayaan kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang membolehkan membangun pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum dan dapat membina jati diri yang padu. Lepas tu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara ini meletakkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan negara itu sendiri, dan rakyat harus mencurahkan taat setianya kepada raja, manakala raja atau pemerintah harus menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata umumnya. Okey, apa lagi? Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Okey, prinsip keluhuran perlembagaan itu bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Sebab tu kita kata kita ni ada perlembagaan, kita jangan risau. Jangan risau memohkan oleh Perikatan Nasional dia nak fitnah apa. Dia nak fitnah kononnya negara kita akan ditukar perlembagaannya lah, letak liberal. Tak boleh. Nak letak perkataan liberal tu sendiri kena masuk parlimen, lepas tu melalui Dewan Negara, lepas tu pergi pula kepada raja-raja ni nak tukar satu ayat dalam perlembagaan tu. Tidak boleh kakak. Ni ada kakak-kakak yang suka share dekat Facebook ni, aku nampak. Lebih sudu daripada kuah lagi. Nak tukar perlembagaan tu bukan senang ya. Kena masuk parlimen, kena dipersetujui oleh 222 ahli parlimen di Dewan Rakyat itu sendiri. Jadi, apa yang saya nak sampaikan, kamu ini menambah-nambah, menokok tambah, kononnya boleh buat benda tu macam seolah-olah, pergilah padam, lepas tu gantikan dengan liberal. Tidak boleh macam itu. Jangan buat-buat palatau sangat. Jadi ia merupakan sumber rujukan tertinggi bagi segala hal perlembagaan ini. Perlembagaan itu sendiri berkaitan dengan perkara yang disebut dalam perkara 4-1 Perlembagaan Persekutuan. Okey, seterusnya kedaulatan undang-undang lah. Prinsip kedaulatan undang-undang menjadikan elemen penting sendiri untuk memastikan undang-undang itu berjalan lancar. Dan kedaulatan undang-undang bermaksud apa? Bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang tanpa sebarang diskriminasi kaum, jantina mahupun kedudukan itu sendiri. Okey, lepas tu kesopanan dan kesusilaan. Apa kesopanan dan kesusilaan ni? Kesopanan dan kesusilaan prinsip. Okey, saya tak ingat yang ni. Sekejap Okey, prinsip dan kesopanan dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain, iaitu sesuai dengan rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Dan mengamalkan prinsip ini boleh membawa kepada perhubungan yang harmoni dan membentuk masyarakat yang bersatu padu. Jadi kita mahu masyarakat yang bersatu padu. Rakyat Malaysia haruslah mengamalkan sikap yang bertolak ansur, bertimbang rasa, berkelakuan baik. Dan inilah kita nak terapkan kepada semua rakyat Malaysia supaya aspek ini sangat penting untuk mewujudkan Malaysia yang aman damai, yang masyarakatnya majmuk, tolong-menolong, saling menyayangi dan banyak lagi lah. Jadi apa lagi isu-isu semasa? Isu-isu semasa yang hangat ni iaitu penyokong-penyokong PN terima bantuan daripada Negeri Selangor. Bagi saya sendiri, personally, saya rasa mereka berhak untuk terima. Saya tak ada masalah. Sebab Selangor, Kerajaan Negeri Selangor sebagai pentadbir dan siapa saja yang tinggal di Selangor berhak mendapat bantuan daripada Negeri Selangor.
Sebab ada orang yang mengkejilah puak-puak PN ini, walaun yang telah pun apply bantuan-bantuan daripada negeri Selangor. Bagi aku tak ada masalah berkenaan dengan itu. Jadi saya harap rakan-rakan daripada PH dan BN ni bertenang sikit. Jangan attack mereka yang menerima manfaat dan inisiatif daripada Kerajaan Selangor. Pertama, kalau mereka layak bagi saya. Kedua, ini bukan duit parti politik tapi duit kerajaan, dan jika situasi ini di Kedah, Terengganu dan Kelantan, saya rasa mungkin ada rakyat mereka yang layak juga akan memohon, tak kiralah sokong parti apa. Sebab itu jangan buat serangan yang munasabah, cukup lah mereka saja yang membuat fitnah dan isu-isu merapu. Jangan ditiru mereka ini. Kita jangan jadi macam mereka. Kita jangan jadi macam mereka yang attack peribadi, yang main isu yang bukan-bukan, yang tak ada hujah, yang tak ada fakta dan sebagainya. So nak didik dia orang ni dengan kasih sayang pun aku tak setuju juga. Sebab hidup ni keras, guys. Hidup ni keras. Kita kena keras juga. Kan? Jadi sebagai penyokong Pakatan Harapan dan juga Malaysia Madani, kita kena keras juga. Kamu kata kamu terseksa, tapi Kerajaan Negeri Selangor tetap bantu kamu walaupun kamu tak sokong kerajaan. Jadi tak timbul pun soal diskriminasi ke, kamu tertindas ke, pengabaian ke. Wahai penyokong-penyokong Perikatan Nasional, kamu tetap layak terima insentif, bantuan dan apa saja. Jika kamu rasa kerajaan negeri masih tak cukup bagus, sila buat kritikan yang berasas dan jangan buat fitnah, ya, penyokong-penyokong Perikatan Nasional walaun-untik sekalian. Okay? Aku berharap perangai puak-puak ni stop buat fitnah lah. Lepas tu stop juga dedahkan, saya mohon kan, di laman-laman Facebook ke apa ke, stop dedahkan data-data peribadi berkenaan dengan troll-troll ni. Terima kasih Rizwan Rosli, dia tak pernah cuti bagi saya trofi tiap hari. Malam ni dia bagi, petang dia bagi. Thank you so much. So yakinlah perangai ini akan merosakkan akal yang waras. Dan saya yakinlah kalau korang buat juga seperti Walaun buat, kita akan jadi sebiji macam puak-puak Walaun untik ni. So seram weh. Seram, nampak perangai mereka seram kan. Jadi tak payahlah kita nak tiru perangai mereka. Okey, lagi satu isu yang semasa yang viral sekarang ini berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengislamkan seorang saudara baru. Lepas tu KJ dekat dia punya keluar sekejap tu, dia buat satu kenyataan. Dia kata berkenaan dengan mengislamkan seseorang ni, ada puak-puak Perikatan Nasional yang tak berapa nak cerdik ni, walaun untik. Dia kata Perdana Menteri kerja dia mengislamkan orang ke? Dia cakap macam tu kan. Okey, kos untuk mengislamkan orang ataupun masa yang diperlukan hanyalah sekejap saja, tak sampai 1 jam pun. Tak sampai 1 hari suntuk pun, tak sampai 1 minggu pun, tak sampai 1 bulan pun. Sebab itu geng-geng PN ini merentan, meroyan, menggila lah aku kata. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim buat yang tu pun dia dah ulang-ulang macam kaset rosak. Kan, seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tinggalkan kerja dia sebagai Perdana Menteri, lepas tu pergi ke masjid semata-mata nak menjalankan kerja yang boleh dilakukan oleh mufti ke, ustaz ke, dan imam ke dan sebagainya kan. Sikit punya hal pun dia orang nak kecoh, dah habis tu dia baliklah buat kerja dia sebagai Perdana Menteri. Kau kecoh tu apa pasal? Dia seorang orang Islam yang berhak, yang waras, yang boleh mengislamkan orang lain. Dia bukannya kata duduk memfitnah orang guna isu kazaf ni. Sampai kesaksian dia tu tak boleh diterima oleh agama. Lainlah kalau orang tu duduk kata alu bertemu alu lah, liwat lah apa, duk tuduh orang. Lepas tu jadi seorang fasik. Sampai dia tak sedar dia tu seorang fasik. Kan? Lepas tu dia pergi islamkan orang. Dari situ aku tak pastilah kesaksian dia tu diterima Allah Ta'ala atau tidak. Jadi lantaklah, baguslah kata saya ustazah. Sebab ustazah itu perkara yang mulia. Berbanding dengan walaun untik yang hanya mahu memfitnah dan mengata orang. Betul tak? Terima kasih. Itu ustazah itu adalah mulia. Satu gelaran yang mulia. Dia kata ustazah TikTok. Ustaz TikTok ke, di Facebook ke, di Twitter ke, di YouTube ke.
Kalau kita menyampaikan sesuatu yang berbentuk nasihat dari segi agama dan sebagainya, kenapa tidak? Dapat pahala kot. Jadi yang fitnah tu macam mana pula? Nak kata saya Ustazah, Alhamdulillah. Kita menyampaikan sesuatu yang baik. Dapat pahala. Semoga Allah pandang usaha saya ni walaupun sedikit. Kan? Kita tak payah nak kata kita kena jadi orang PAS dulu baru kita boleh jadi ustazah. Tidak. Kita masing-masing orang Islam. Semua dalam ni kebanyakannya saya rasa yang melihat saya punya live, maybe 70% lah saya rasa adalah orang Melayu dan Islam. Kan Nurul Nadia kan? So, bagi saya, thank you Ujang. Bagi saya tak salah kalau kita menyampaikan semua yang baik kan. Takkanlah kita nak bergaduh dengan walaupun benda yang tidak bermanfaat. Sekali-sekali betul Imah. Sekali-sekali kita sampaikanlah apa yang kita boleh sampaikan. Thank you Daniel kan. Jangan duduk cari gaduh saja. Lepas tu bercakap entah apa-apa. Ya Sikina. Okey, jadi Datuk Seri Anwar buat yang macam itu pun mengislamkan orang pun dia boleh keji, dia boleh hina, dia boleh fitnah. Masya Allah. Biarlah dia nak buat satu yang baik, semua kau nampak sebagai buruk. Bila hati dah benci, bila orang dah tak suka, memang dia nampak perkara yang buruk sahaja. Lagipun eloklah tu Datuk Seri Anwar praktis job baru. Kan dah bulan Ogos, nanti Midin Cirit nak angkat sumpah jadi PM yang ke-11. Bolehlah lepas ni Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi pendakwah pula. Kan? Aku duk tunggu ni, dah habis bulan 8 ni. Dah nak habis bulan 8 bila dia nak angkat sumpah ni, tak angkat sumpah lagi. Jadi itulah. Hadi jealous lah tu. Itulah pasal. Okay. Ada yang duk petikai kononnya janji itu, janji ini masih tidak dapat ditunaikan lagi. Tak apalah. Nanti kita ulas mengenai itu next. Dan apa yang saya nak katakan di sini, baru-baru ini keluaran KDNK Malaysia pada suku kedua 2023 menyederhana pada 2.9% selepas mencatatkan pertumbuhan 5.6% pada awal suku pertama dan pertumbuhan ekonomi 2.9% pada suku tahun kedua 2023 didorong terutamanya oleh sektor perkhidmatan dan pembinaan. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan, ada puak-puak ini berkata, sekarang ni dia kata kenapa makin merundum lah, apalah kan. Pada saya mereka tidak faham. Bukannya 2.9% itu negatif. 2.9% itu pertambahan. Iaitu positif. Positif. Walaupun sedikit kita nampak tidaklah sebanyak 5.6% seperti yang dikatakan. Tetapi itu juga ada pertambahan dan positif di situ. Maknanya negara kita tidaklah berhutang ke, loss ke, kan macam itu. Okey, mungkin kita ada kena spesifik tajuk untuk berkenaan 2.9% itu sendirilah. Mungkin nanti malam nanti kita akan bincang mengenai itu. Siang ni kita review dulu hal-hal semasa yang hangat ni. Kan, isu-isu semasa berkenaan dengan fitnah apa lagi. Puak-puak ini. Okey, seterusnya. Apa lagi yang saya nak kata tadi lupa dah. Berkenaan dengan umur persaraan. Okey, puak-puak Walaun ni fitnah lagi sekali lagi. Fitnah yang dibuat oleh puak-puak Walaun iaitu apa? Iaitu kisah sebenar mengenai umur persaraan yang dikatakan kerajaan nak naikkan ke 65 tahun. Kisah sebenarnya Pusat Analisis Penyelidikan Ekonomi yang membuat jangkaan lah yang umur persaraan ini akan dinaikkan ke umur 65 tahun. Dan ianya dari pihak ketiga dan bukanlah kenyataan kerajaan dan sekadar jangkaan sahaja. Tapi cara Walaun duk main isu ni, macam perkara itu dah diluluskan oleh kerajaan. Kemudian Walaun pun jenis yang tak pandai nak baca sangat kot aku rasa. Terus terang mereka ini terus serang kerajaan dan juga PMS. Dan mungkin korang boleh baca di Facebook lah, banyak Walaun ni suka di Facebook kan. Dia memanipulasi berita ini sebenarnya dan tak banyak beza dengan fitnah lah.
Cerita betul tapi penyampaiannya tu timbulkan persepsi daripada segi yang salah dan timbulkan rasa marah rakyat, dan itulah permainan mereka. Dan umur persaraan ni dari umur 60. Sekarang ni negara kita umur 60 kan. Kononnya nak tingkatkan ke umur 65. Ini adalah satu cadangan daripada NGO Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Perlindungan Sosial Malaysia kepada kerajaan. Bukan keputusan kerajaan Malaysia. Okey? Dan mereka viralkan seolah-olah dah jadi keputusan kerajaan pusat. Siap buat poster lagi dengan gambar PMX. Inilah fitnah yang kita kata, fitnah yang berlega-lega. Jadi mereka ni sentiasa ada fitnah yang mereka nak mainkan. Itulah yang saya nak. Assalamualaikum. Salam. Hai Yani. Hai. Saja je. What's up? Ya. Tak ada apa pun, saja je kacau. Bye. Okay. Ada isu apa tu? Mungkin you have something in your mind ke? Tak ada pun Yani. Bye. Alright. Lepas tu naik ni nak teman aku je lah. Pula dah lari. Alah, dia malu-malu. Susah-susah lah yang ni. Susah-susah ke sudah? Tak ada. Tu saya tengok dia as a friend. Tapi saya tak ingat dia siapa. But he's saying hi, I'm saying hi also lah. Okay, tap screen lagi dan share-share siapa nak naik. Silakan, saya tak banyak sangat lah. Saya tak nak. Dan tengok berkenaan dengan isu-isu yang diorang mainkan. Tapi itu yang saya sempat tengok lah, berkenaan dengan beberapa isu yang diorang mainkan. Berkenaan dengan mengislamkan saudara baru pun dia mainkan itu sebagai satu benda yang saya nampak seolah salah lah seorang Perdana Menteri untuk pergi mengislamkan ini. Isu apa hari ni yang ni? Isu berkenaan dengan apa yang dimainkan oleh walak-walakun lah. Khususnya yang pasal umur 65 tu pun mereka masih lagi nak buat. Kononnya itu adalah teruklah kita ni kan tua-tua nanti masih lagi kena bekerja, kena tambah 5 tahun lagi, dah puas dah bekerja dan sebagainya. Nama yang ni pun mereka ratib, biarlah mereka ratib nama saya. Sebab saya itu nak mengglamourkan saya lagi kot, sebab tu mereka ratib. Okey, lepas tu ada yang terbaru, bangunan SPRM menanti nama Sanusi katanya. Dalam isu perlombongan REE. Okey. Hello, Assalamualaikum. Belum lagi. Okay, saya boleh tutup. Okey. Alah, Ali ni datang lagi lah. Ali ni dia nak sumbangan lah. Dia daripada Syria katanya. Syria. Selamat petang. Okeylah. Saya turunkanlah Ali ni. Lagipun nak cakap dengan dia, kita tak faham. Kita pun tak pasti dia daripada mana sebenarnya kan. Ramai orang yang macam itulah minta simpati untuk. I also don't know siapa dia. Dia kata dia daripada Syria. Kan. Hari tu pun kita tengah live dengan Datuk Dr. Mujahid pun dia masuk juga. Semua live dia ada. Itulah. Ya ke dia daripada Syria? Kita tak tahu dia daripada mana sebenarnya. Sebab kita nampak dia je, kita tak nampak di sekeliling dia tu apa. Biarlah. Okay. Siapa-siapa nak naik silakan. Mungkin dia pergi dekat room-room yang dia nampak ramai orang ke apa ke. Dia masuk je lah naik atas untuk dia minta sumbangan dan sebagainya kan. Dia nak minta gift lah kot. Untuk dia redeem. Tapi taklah. Okay. Salam Madani. Waalaikumsalam. Naik weh. Naik sembang kat atas. Saya hari ni tak sempat nak ulas sangat. Kalau orang tanya soalan mungkin saya boleh tu. Sebab aku tak ada idea aku nak cakap pasal apa. Jangan Ali ni lagi. Jangan Ali lagi. Ali tak mau dah.
Kejap. Okey. Silakan Pak Musa. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tadi saya dengar Cik Ani kata berkenaan dengan PMX ni. Pertama, kalau Cik Ani boleh terangkan, kat masjid mana tu yang kata apa orang masuk Islam tu? Saya tak tahu. PMX mengislamkan saudara baru ke? Apa saya tak faham. Saya tak faham soalan. Dekat masjid mana tu cara keislaman tu? Ha? Sebab soalan saya kadang-kadang tu dia orang ni tak faham. Kadang-kadang tak faham, tuduh dia macam-macam. Dia begini, kadang-kadang tu dia pergi masjid tu boleh kata tiap-tiap minggu ni masjid yang tak sama tempat berlainan. Tapi kadang-kadang tu kalau kita tanya dia orang balik, dia tahu ke tempat masjid dia nak pergi tu akan ada orang yang akan masuk Islam. Kita tak nak tuduh lah sebab kita tahu kemungkinan kebetulan masjid dia pergi tu dia ada. Jadi ada saudara baru kita nak masuk Islam. Jadi apa masalahnya kalau dia nak kata orang Islam ke orang? Apa jadi masalah? Saya pelik fikir lah. Sepatutnya benda tu benda elok. Apa benda yang jadi masalah pada orang ni? Kadang-kadang saya terfikir jugalah. Apa yang jadi masalah? Kadang-kadang tu betul lah kalau ada dia pergi ke Masjid India untuk bersolat Jumaat dan sementara dia berada di Masjid India untuk bersolat Jumaat dalam masa yang sama ada seorang saya tak tahulah ceritanya bagaimana tetapi Pak Musa tutup dulu mic itu sebab bising. Betul ada motor lah, betul lah. Kadang-kadang yang saya nampak satu benda lah. Orang nak macam yang saudara baru tu nak dia. Nak dia apa kata orang apa syahadat ke orang, apa jadi masalahnya? Biarlah kurang-kurang kita dapat apa menambah lagi saudara-saudara baru ni, apa jadi masalah? Saya kadang-kadang benda ni apa kita nak bagi buat isu. Bukan dia buat salah pun. Permintaan saudara baru nak dia jadi apa kata orang nak Islam ke orang. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini dia macam ada satu lagi lah seorang bekas ahli DAP. Ramasamy dia persoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Islamkan seorang pemuda India dan saya tak pastilah dia relevan untuk bercakap sedangkan parti dia sendiri tak mencalonkan dia dalam PRN baru ni pertama sekali dan dia umum keluar DAP. Okey, saya nak beritahu di sini Ramasamy telah pun keluar daripada DAP. Dan seperkara lagi kenyataan Ramasamy ni macam mana saya nak kata dia tidak berpuas hati kemudian dia beri apa macam mana ayat saya nak bagi tapi saya berpegang pada dua firman Allah apabila berhadapan dengan golongan seperti ini. Yang pertama, bagaimana boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak menghormati hubungan kerabat kamu atau tidak menghormati perjanjian setianya lah. Itu pertama sekali. Yang saya nak sampaikan di sini adalah teruskan dakwah. Sekarang ni bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pendakwah. Dia sentiasa berdakwah daripada muda sampai ke sekarang ini pun dia berdakwah. Dan saya galakkan supaya Perdana Menteri PMX teruskan mengislamkan mana-mana individu pun. Semoga Allah menerima usaha dakwah Perdana Menteri kita ni PMX dan kita semua ni. Jadi ada orang yang tak senang dengan perkara ini, dia punya pasal lah. Jadi saya rasa dia adalah seorang Islam, dia adalah seorang yang mempunyai second degree dalam dakwah Islamiah itu sendiri, PMX kita ni. Dan dia seorang yang waras, dia seorang yang layak, dia seorang yang beriman. Kenapa nak dipolemikkan? Itu saja. Okey, silakan Samsul Kowe. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar Yani? Ya, silakan. Sebelum Saya dapat ni saya kerap dengar Cik Yani buat live ni kan. Kira baguslah, alhamdulillah lah. Kira
memang tak ada apa pun nak cakap. On the way nak pergi kerja ni. Memang Okey, sampai okey. time tu dengar ini celoteh kan. Okey. Kira baguslah info yang begini kan. Ya. Dengan yang terbaru ni apa nama PMX apa nama ni mengislamkan orang apa ni saudara baru kan. Baguslah topik tu kan diketengahkan. Hello? Ya bang. Ya bang. Diketengahkan kan topik tu. Maksudnya banyak lagi orang-orang yang kat luar sana dia tak tahu kan sebab topik ni kan kadang jadi kalau orang tak tahu dapat tahu daripada orang yang salah dia jadi macam fitnah pula. So kita kena ni lah, kena sampaikanlah info yang betul tu sebab benda ni pun memang bagus kan. Tu je lah. So tak ada apa sebenarnya nak cakap ni. Okey Cik ni terus boleh teruskan. Okey. Silakan Mr. Juki. Okay, Assalamualaikum Cik Ani, Abang Musa. Waalaikumsalam. Ya. Baju jalanan. Okey, saya sebenarnya nak pencerahan lah sekiranya Cik Ani boleh ulaskan berkenaan dengan umur persaraan yang dilanjutkan sehingga 65 tahun tu. Sebab saya berkhidmat dalam